Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan yang sudi hadir pada hari ini untuk program kita Connecting Dots Learning seperti biasa setiap hari Jumaat. Jadi sebelum kita mulakan program Connecting Dots Learning, mari kita jemput Dr. Mahendra Singh bagi sesi snippet beliau. Beliau adalah salah seorang koordinator Connecting Dots Learning dan juga ahli Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan. Dipersilakan, Doktor. Terima kasih Puan Nurana kerana jadi teraju kita pada petang ini. Saya ucapkan selamat datang kepada semua bagi sesi snippet kita. Tajuk saya pada hari ini ialah If the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is near. Apa maksudnya? Kalau kita jadi macam katak di bawah tempurung dalam organisasi kita, kita berada dalam suasana kita sendiri. Kita dapat kejayaan dalam perkara-perkara tertentu, tetapi pada masa yang sama, kita lupa di luar sana banyak perkara sedang berlaku. Luar maksudnya bukan saja di keliling organisasi kita maupun sekolah, PPD, JPN atau kementerian atau negara. Kalau di peringkat negara, apa yang sedang berlaku di negara jiran? Apa sedang berlaku di benua yang lain? Bagi kita tentang pendidikan. Bagi mereka yang berminat dalam ekonomi, mereka lihat apakah perkembangan ekonomi yang berlaku di negara-negara lain. So kita harus sedar tentang perubahan yang berlaku di luar sana. Kalau kita tidak sedar, kalau perubahan di luar sana lebih hebat daripada perubahan yang berlaku dalam organisasi kita, tidak searus dan tidak setanding dengan perubahan itu, tidak menyahut cabaran, maka the end is near. Why is the end near? Kita mungkin akan ketinggalan. Kita akan ketinggalan kerana pendidikan adalah dinamik. Kalau anda lihat ungkapan di sebelah kanan itu oleh Jack Welch, seperti gambar yang dipaparkan, change before you have to. Yeah. Change before you have to. Kita sendiri kena berubah. Jangan kita jadi reaktif. Kita sentiasa perlu jadi proaktif. Proaktif artinya kita sedar dan kita boleh terjemahkan perkara yang akan berlaku. We can extrapolate. We can predict what will happen, what we need to do. So if we can predict, kalau kita boleh tahu apa yang akan berlaku, maka kita kena berubah untuk bersedia bagi perkara itu. Itu adalah proaktif. Kalau perkara itu sudah berlaku, baru kita nak bertindak, itu adalah pendekatan reaktif. So anda pilih, kita nak proaktif atau reaktif. Bagi kita yang terlibat lama dalam pendidikan, semua yang hadir pada hari ini, saya jangka sudah pastinya anda nak jadi proaktif daripada reaktif. Next slide please. Sejauh manakah ilmu yang kita terima, kerana perubahan mesti ditunjang, ada tunjang di sebaliknya yang merupakan ilmu. Mungkin ilmu yang berkait dengan organisasi kita. So sejauh manakah ilmu yang kita terima kalau anda habis latihan di IPG atau IPT pada tahun 2010, sekarang 2023 atau 2005. Banyak perkara mungkin yang kita pelajari sekarang tu sudah mungkin kurang ada yang terbaru. Kalau saya lihat pengalaman saya jadi guru, mula jadi guru pada tahun 1980. Umur saya 21 tahun, lulusan maktab perguruan. Dan zaman dari situ sampai saya bersara pada tahun 2019, hampir 4 dekad, 2 tahun berada di maktab perguruan pada tahun 78-79, masih lagi boleh tulis assignment,
dengan tulisan tangan atau type sahaja, tapi banyak peralihan zaman berlaku. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang guru, kita harus menyahut keterampilan tentang teknologi yang diperlukan. Teknologi sebagai penyokong kepada PDP kita. Bukan menjadi teraju utama, tetapi kita ada kaedah, kita ada style mengajar kita sendiri. Jangan lupa, kaedah dan style berbeza. Kaedah itu bagaimana kita nak menyampaikan PDP kita tu berdasarkan ilmu yang disampaikan dengan kaedah cuba jaya ke, exploration dan sebagainya, berbanding dengan bagaimana anda lakonkan apa yang nak disampaikan, your style of presenting. So, dua perkara yang berbeza. Kadang-kadang style kita yang dapat memikat pelajar, bila style kita dapat memikat pelajar, baru mereka tertarik dengan ilmu yang kita nak sampaikan. Kalau kita tak dapat dengan style, kita tak ada satu branding. Kita harus ada branding. What is our brand? Selain daripada itu, apakah yang perlu dibuat berdasarkan need analysis atau analisis keperluan? Apa yang diperlukan dalam organisasi kita? Apa perubahan yang diperlukan? Dan ini boleh ditentukan bersama, bukan oleh pemimpin sekolah sahaja. Apakah yang akan memberi manfaat kepada para pendidik dan institusi? Manfaat itu penting. Jangan buat perkara yang sia-sia. Ini bukan tahun 60-an. We do not have time. 24 jam sehari pun tak cukup. Revolusi industri habis, revolusi informasi bermula. Hari ini ialah revolusi emosi. Nak jaga emosi cikgu, nak jaga emosi keluarga kita, nak jaga emosi pemimpin, pengurus. We need to have a good harmony between all this. Kerana telah berlaku perbezaan. So kita kena menyahut, kalau kita nak buat sesuatu, jangan lupa poin ini, it must bring benefit. Don't waste people's time. People's time artinya setiap masa, setiap individu lah. Pada zaman sekarang ni, masa tu, walaupun pepatah masa tu emas dah wujud dari dulu, tapi realitinya pada zaman sekarang, masa tu memang emas. So we must be very sure how we want to use time efficiently and effectively. Dua istilah anda perlu ingat. Di mana kita dalam hasrat nak menyahut cabaran pendidikan di negara kita ni, di mana kita dalam continuum, dalam satu alat ukur, kalau angkanya 1 hingga 10, di mana letaknya kualiti pendidikan negara kita? Di mana letaknya kualiti pendidikan PDP anda? Di mana letaknya kualiti kepimpinan pihak sekolah atau PPD atau JPN dan kementerian? Setiap peringkat, where do we put our quality? Dan saya pernah sebut tentang istilah kodawari. Kodawari definisinya ialah the relentless pursuit of perfection. Kita sentiasa nak yang terbaik, dan itu tidak salah. Kita nak yang terbaik. Kalau kita nak jadi sistem pendidikan yang terulung, yang terpuji, yang dihormati negara jiran dan dunia, then we need to be very focused. What kind of quality are we looking for? Dan quality sistem tidak boleh mendahului quality guru. The quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers. So teachers, you are number one. We are number one. I'm part of one of you all, right? Next slide, please. So kalau kita rangka CPD, dia mesti relevan, mesti sesuai dengan peralihan era, apa keperluan. Saya sebut needs analysis tadi. Ini adalah amat penting. Kalau kita hari Rabu atau hari Khamis petang adalah untuk CPD, PLC dan sebagainya, make sure topik itu adalah relevan dan menyokong terus outcome pendidikan. Menyokong dari perspektif apa? Khususnya outcome murid. Khususnya kualiti PDP kita.
Remember, education is dynamic. That's why change is so important. Consistently, it's changing. Apa yang berlaku pada tahun 60-an berbeza daripada apa yang berlaku sekarang. Dalam pengurusan, yang constant adalah perubahan. Change will always happen. Daripada peralihan zaman itu. Kita perlu tahu apakah perkembangan pendidikan yang berlaku di sekeliling kita, in the region, in the world. Kita tidak mau ketinggalan dengan perkembangan pendidikan terkini di dunia. Tapi apakah perubahan yang diperlukan? Apakah perubahan yang sesuai dengan DNA negara kita, dengan fabrik negara kita, dengan acuan negara kita? Kita tidak mau jadi dalam bahasa Inggeris copycat. Kita ambil yang terbaik. Kadang-kadang kita tak ambil amalan yang terbaik, tapi kita ambil prinsip yang terbaik. Lepas daripada prinsip itu, kita olah amalan yang terbaik mengikut acuan kita. So, keupayaan itu, keterampilan itu, kepakaran itu ada pada kita semua. Dan kita perlu mahir macam mana nak olah perkara itu. Macam mana nak olah perkara itu. Kita ada kurikulum bila datang ke bilik darjah, bagaimana kita nak olah kurikulum itu supaya jadi operational kurikulum yang boleh memberi manfaat kepada murid kita. Itu adalah otonomi kepada seorang guru. Tiada siapa akan menentukan apakah style yang anda akan gunakan. So, perubahan-perubahan itu adalah penting bagi kita semua. Next slide, please. Kalau sistem latihan guru di beberapa negara termasuk Finland, saya sedang kaji Finland sekarang dan saya buat kolaborasi dengan negara Finland, dengan University of Oulu. Kita dapati satu komponen utama adalah unsur pengukuhan kemahiran penyelidikan dalam kalangan guru. Bukan untuk menjadi penyelidik yang hebat, kalau jadi itu tak salah, tapi yang pentingnya apa? Kalau nak bawa penambahbaikan dalam organisasi kita, dalam sekolah kita, maka guru mempunyai kemahiran atau dalam kumpulan bersama dengan rakan lain boleh buat penyelidikan atau kajian ringkas supaya tugas mereka menjadi lebih bermakna. So you get the research skills for your own use, for your own organization, for your own how to, sekarang ini kita dah habis tahun 2022-23. Sidang akademik yang baru akan bermula untuk 2023-24. So masa 4 minggu ini adalah masa refleksi, masa untuk baca, masa untuk sembang dengan rakan, masa untuk dapat tenaga, rejuvenate, supaya bila kita datang balik, kembali selepas 4 minggu ni, seminggu dah lepas dah, tinggal lagi 3 minggu, bila kita kembali, kita datang dengan satu semangat yang baru. Untuk siapa? Ini bukan kerana pangkat, ini bukan kerana kenaikan pangkat berdasarkan time base. Itu semua orang, kalau anda buat tugas dengan ikhlas, sudah pastinya dapat. Tetapi, ini adalah kerana keikhlasan kita dalam tugas kita, supaya murid kita akan sentiasa ingat pada kita, this is my teacher. This is the teacher that I want. This is the teacher yang ikhlas, yang menjalankan tugas. That is very important. Keikhlasan kita kadang-kadang dalam kelas. Ahli sosiologis, dia ada istilah untuk ini. Di mana kita jadi, we are the kings and queens of our class. Kita dicerap mungkin 2 kali, 3 kali setahun. So what we do adalah keikhlasan kita. So kajian yang kita buat can be problem driven, data driven, collegial driven. Collegial artinya disokong oleh rakan, or knowledge driven. Kita nak ilmu. Bagaimana kita boleh merangsangkan lagi, merancakkan lagi, memangkinkan lagi PDP kita. Akhirnya persoalannya adalah core business kita. Teaching and learning. Kita nak harapkan yang terbaik. We are born, we get training to be teachers because we want to perform well. Dan saya jangka semua 180 orang yang ada pada petang ni, ada sekarang 182, sudah pasti nak beri yang terbaik.
Of course kita ada normal graph juga, ada masanya kita kurang sedikit, tapi secara keseluruhan puratanya kita nak yang terbaik. Next slide please. Hari ini kita perlu rancang apa jua perubahan dengan unsur bahawa ia akan membawa faedah yang bermakna kepada tugas guru dari pelbagai perspektif. Kalau ia tidak membawa faedah, we will be wasting our time and everybody's time. Dalam era sekarang, dan saya sebut perkara ini beberapa kali dalam banyak seminar, I always mention this, orang bisnes dia sebut ROI. Kita pendidik, kita sebut ROE. ROI, return on investment. Kita belanjakan duit bina sekolah, itu return on investment. Tapi ROE, return on energy. We are going to spend our energy. Cikgu berdiri 3 jam sehari mengajar. By the end of it, you are tired. You want to do the best. Dan apa juga kita buat, kita mesti pastikan ia membawa faedah. Dan kita perlu semangat untuk sentiasa nak beri yang lebih baik daripada apa yang kita boleh beri. Itulah konsep Kodawari. The relentless pursuit of perfection. Kita nak buat yang terbaik lagi. Kerana jangan ingat, sekarang umur saya 40, saya ada 20 tahun lagi. 20 tahun itu akan berlalu dengan cepat. Ya. Kalau saya lihat pengalaman saya sendiri, baru saya rasa macam saya keluar daripada maktab, saya habis ijazah pertama dan sebagainya. Tapi masa berlalu dengan cepat. So if you want to be great now. Be great now, menyahut cabaran, membawa perubahan yang boleh diterima dan sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman sekarang 24 jam tidak cukup. So marilah kita rancang apa jua perubahan dengan pendekatan strategik. Apa maksud pendekatan strategik? Lebih dengan mudah, limited resources for specific outcomes. Resource kita tak banyak. Lalu kita berungut kadang-kala, resource kita tak banyak. Kerana resource kita tak cukup, maka kita kena, duitnya sebegini aja. Macam mana kita nak dapat terbaik daripada resource ini? So we do not have the luxury of time. Ini dah tahun 2023. So kita kena buat yang terbaik. Setiap detail, setiap perubahan yang kita buat, rancang bersama. Kita satu pasukan yang terbaik, tuan-tuan dan puan-puan. Cikgu di sekolah saling membantu. Work as a team. Tak ada pertandingan apa-apa. Rezeki itu sudah ditentukan. Right? Rezeki itu sudah ditentukan dan setiap orang akan ada rezekinya. Tapi keikhlasan menjalankan tugas itu menjadi kewajipan kita. Saya selalu dengan izin, saya selalu sebut kepada staf-staf saya dulu, dan tidak kira daripada agama apa dan mazhab apa, yang penting ialah kita sentiasa kena menghalalkan gaji kita. Itu saya cukup percaya pada perkara itu dan saya selalu kongsikan perkara itu. Next slide please. Tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan tadi ROI dengan ROE. Saya akan ulang semula. ROI banyak digunakan oleh ahli perniagaan sebagai return on investment. Kerana kalau kita belanjakan 10,000 untuk bisnes kita, kita harapkan ada pulangan 15,000. Right? Untuk kita, macam service industry, kita mendidik, kita deal dengan human beings dalam setiap hari tugas kita, maka kita nak return on energy. Apa yang kita sumbangkan ialah tenaga kita. Tenaga mental, tenaga fizikal, tenaga emosi, tenaga sosial, tenaga spiritual. Semua itu adalah sumbangan kita. Maka yang penting bagi kita adalah ROE. Energi kita yang ada, kita nak dapat pulangan yang terbaik daripada ROE kita. Kita tidak mau pembaziran ROE. Kita nak yang terbaik. So tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita boleh dapat ilmu daripada berbagai sumber. Maka sumber itu boleh datang daripada mana? Daripada internet, daripada makalah, majalah, daripada jurnal dan sebagainya. Ataupun sembang profesional dengan rakan-rakan. Tidak salah. Minum kopi sampai dan kita dapat sembang.
Semalam saya dijemput oleh pegawai daripada World Bank dan juga saya dengan mantan Ketua Pengarah Tan Sri Dr. Kir. Kami pergi bersama sembang pendidikan sambil lunch hour 12 to 2 hours. Banyak ilmu yang kita perolehi daripada mereka. Jadi sembang santai saja tentang pendidikan. Kerana ada banyak perkara dia tidak ada noktahnya. Bahawa sudah bersara artinya berhenti kita berfikir. Ilmu tu ada di luar sana. Saya sentiasa, bagi saya sendiri, saya sedang belajar. Saya belajar juga daripada peserta. Dan jangan lupa, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. So itu saja daripada saya. Hari ini ada selsema sedikit, so minta maaf kalau suara dia lain sedikit bunyinya. So balik kepada Puan Nuraina, terima kasih kerana 247 orang bersama kita pada petang ini. Tahniah dalam musim cuti ini. Okey, terima kasih Datuk Dr. Mahendra Singh. Begitu sesi snippet daripada doktor. Saya rumuskan sedikit apa yang daripada penyampaian perkongsian Dr. Mahendra tadi. Kita sebenarnya tak boleh berada di zon selesa. Kita mesti mencari dan menimba lagi ilmu. Macam Dr. Mahendra kata, walaupun dah pencen, kita tetap sentiasa mencari kan. Tapi saya lama lagi lah pencen. Okey. Tapi apa yang saya boleh kongsikan daripada apa perkongsian Dr. Mahendra tadi, kita sebagai guru, kita memang mengikut peredaran masa kini dengan anak murid kita adalah generasi alfa beta yang kita mesti kaitkan dengan teknologi dalam PDP kita, dengan kaedah dan style Dr. Mahendra kata itu berbeza. Okey, dan cara penyampaian kita berbeza, penggunaan kita, pedagogi kita juga berbeza. Kita kena blendkan dengan teknologi yang sekarang. Sebab kita ambil maklum Malaysia sudah pun mengikuti negara Jepun juga, yang mana kita mengikut Malaysia 5.0 iaitu society 5.0, masyarakat 5.0 iaitu masyarakat pintar. Yang mana selain itu kita tak tinggal juga dengan revolusi emosi. Tadi Dr. Mahendra ada sebut kan, maksudnya kita menjaga emosi kita semua sekali, termasuk pendidik. Dan perubahan ni bukan setakat bahagian yang atas, kementerian je yang kena fikir, tapi kita sebagai cikgu yang inginkan perubahan yang baik, kita mesti juga jalankan penyelidikan, kajian tindakan sekurang-kurangnya sekali tahun untuk kita tambah baik PDP kita. Sebenarnya kita nak tambah baik PDP kita want to be a better of me. Kan, gitu kan. Okey. Jadi seterusnya kita tanpa melengahkan masa, kita jemput Cikgu Mimi kita. Cikgu Mimi Nur Ashikin untuk sesi program CDL pada hari ini. Yang CDL siri ke-79. Okey, tajuknya One Stop Center, laporan via Canva Classroom. Saya rasa ramai dah biasa dengan perkataan Canva tu kan. Okey, jom kita teruskan perkongsian Cikgu Mimi. Tapi sebelum itu, kita tengok objektif program CDL ni bagi mereka rakan-rakan yang hadir pada hari ini yang belum tahu lagi apa itu CDL. CDL adalah short form untuk Connecting Dots Learning. Okey, objektif kita adalah untuk berkongsi ilmu dan kemahiran. Jadi kita berkait dengan perkongsian Dr. Mahendra tadi tu, kita nak tingkatkan kompetensi kita, kita hadirlah program yang macam ni. Okey, program meningkatkan profesionalism guru dan membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan dan membina jaringan. Okey, jadi peserta-peserta semua perlu mendaftar juga dan melanggan ahli CDL. Pendaftaran adalah percuma. Peserta akan dijemput melalui email bila mendaftar. Okay, so perkongsian kita jangan lupa, kita kena ingat setiap hari Jumaat selama 1,5 jam dari pukul 3 sehingga 4.30 petang. Perkongsian juga adalah secara hands-on dan sijil juga akan disediakan menerusi pautan yang akan diberikan pada akhir sesi. Jadi cikgu-cikgu, rakan-rakan semua yang hadir hari ini jangan tanya dahulu mana borang kehadiran, tunggu sampai ke akhir sesi. Okay, so akhir sesi baru kita bagi link kehadiran dan untuk dapatkan sijil lah. Okey, jadi seterusnya kita jemput serahkan. Okey, sebelum tu saya perkenalkan dulu
biodata pembentang kita, Cikgu Mimi Nora Shikin. Beliau berasal daripada Negeri Sembilan, Seremban. Okay, degree in Electrical and Electronic Engineering. Jurutera tahu, jangan main-main. Okay, so diploma in Education, Electric and Electronic. Pengalaman bekerja daripada 2010 hingga 2017 di SMK Mambau, 2017 hingga sekarang di SMK Panco. Siapa dekat SMK Panco sekarang? Angkat tangan. Okey, so beliau adalah tenaga pengajar utama IBSE in Computer Science RBT. Okey, beliau juga adalah duta guru STEM. Okay, juri untuk Mac Robotic Competition. Beliau juga mempunyai Microsoft Certified Educator dan juga JU Utama Negeri bagi Pemerkasaan PBD Negeri Sembilan. Okay, banyak ni sebenarnya. Pencapaian beliau sebenarnya banyak ni. Dia list sikit je ni. Ni siapa yang nakal ni, conteng-conteng ni. Okay, Naib Johan untuk 3 minutes PDP pitching. Semua rakan-rakan dah biasa kan, tahun lepas kita ada 3 minute PDP pitching kan. Cikgu Mimi adalah salah seorang pemenang 3 minute PDP pitching untuk peringkat kebangsaan ya. Mana biodata Cikgu Mimi tadi? Okay. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan seterusnya kepada Cikgu Mimi. Input Cikgu Mimi. Maaf lah, tiba-tiba dia slow pula kan. Okey, boleh dengar ke suara? Boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera dan salam CDL, Connecting Dots Learning. Kita sedang menjalankan jaringan ya di sini, yang mana kadang-kadang kita boleh nampak ada peserta daripada Indonesia, daripada Malaysia, daripada Brunei, okey, dan juga daripada Singapura. Jadi sebenarnya saya nak tunggu saya punya slide ni boleh buka ni. Kenapa dia tiba-tiba stuck? Okey, dia duduk je kat sini kan, tak nak ubah-ubah segan pula. Okey, sebentar ya. Saya rasa line ataupun saya punya komputer ni. Saya stop share sekejap, saya share semula. Sekejap Ataupun saya tutup video lah kot. Takut dia select tutup video sekejap Kita tengok. Biasalah kan kalau dalam teknikal dia mesti ada glitch yang macam ni. Kita test okey, tiba-tiba waktu kejadian dia ada saka-saka yang mengacau. Alright. Alright, kita tengok. Okey. Terima kasih Cikgu Aina, moderator kita. Kenapa saya letak gambar ayahanda saya ni Okey, sebelum saya mulakan perkongsian saya mengenai Canva One Stop Center ni, saya nak memberi sedikit bukan sedikit, beribulah berjuta sekalung penghargaan kepada ayahanda pengetua kami iaitu Dr. Muhammad Fazil bin Jamil daripada SMK Panco Seremban Negeri Sembilan, yang mana beliaulah yang membenarkan kita menggunakan sistem ni dalam pelaporan dekat sekolah, yang mana seorang pengetua yang sangat supportive yang mana kita akan present dulu, kita dapat idea inovasi apa-apa, kita present dulu kat dia secara santai je. Dan pengetua akan tengok, doktor akan tengok okey ke tidak. Dia rasa okey lah ni macam bantu cikgu ni, bukannya makin tambah kerja cikgu. Dia kata okey jom proceed. Barulah kita pun jalankan CPD, maaf poster salah, CPD One Stop Center dekat sekolah, yang mana itulah dia gambar dekat sekolah, yang mana sepanjang CPD dijalankan semua mengadap handphone. Kenapa mengadap handphone? Sebab kita memang menggunakan handphone untuk mengisi pelaporan. Okay, menggunakan Canva apps dekat dalam handphone sangat mudah kerana kita punya evidence kebanyakannya daripada handphone kan. Maksudnya gambar-gambar semua daripada handphone. Jadi why not kita guna handphone je terus untuk buatkan laporan. Selain daripada itu, inovasi lainnya adalah kita dekat sekolah sebelum ni ada Telegram, ada banyak grup HAM, grup kurikulum, grup KOKO, grup segala punya grup lah, grup keberadaan, grup relief kan. Jadi kita dapat juga satu sistem one stop center, semua nak one stop center, nak senang kan. Jadi kita pun buatlah one stop center group, yang mana dalam tu kita ada topik-topik. Dekat topik-topik itulah kita buatkan topik HAM, topik kurikulum. Jadi cikgu hanya klik satu Telegram sahaja. Mungkin nanti next moderator, next Percy boleh buatlah sharing ni.
Okey, itu sedikit daripada penghargaan kepada pengetua saya. Okey, kemudian ini adalah siri-siri saya yang terdahulu. Dah masuk 4 lah ni. Yang mula saya guna Plickers, guna Paddock. Saya share sebab saya share mengenai kelas dojo, okay, reward system, dan sekarang saya share Canva, pelaporan One Stop Center. Okey, jadi kita tengok slide seterusnya. Okey, kita buat energizer sikit. Boleh cikgu? Alright, cikgu boleh scan Mentimeter dekat atas tu. Okey, ataupun cikgu Aina boleh tolong sharekan link Mentimeter sebab kita nak tahulah demografi peserta kita pada hari ini. Kalau ada conteng pun boleh cikgu, bolehlah. Nanti kejap lagi padam balik ya. So, kalau kita conteng kat sini dia akan kekal dekat situ. Yang saya nak buat ni adalah, kalau boleh cikgu padam dulu. Thank you. Cikgu scan Mentimeter tu ataupun cikgu klik link dekat chat room. Ada tak? Kita tengok Cikgu Aina boleh sharekan link Mentimeter. Okay, sebelum tu saya nak share dulu. New share. Alright, kita nak tengok Mentimeter kita dah ada tak yang dah masuk. Okay, Mentimeter code. Okay, dah masuk tu. Okay, selalu guna Canva. Okay, wow, saya ada pakar Canva satu kat sini. Okay, jadi pakar Canva, saya minta bantuan ya kalau ada ada pertanyaan dekat chat. Jangan risau, kita CDL ni two-way communication yang mana semua saling berhubung, saling berkongsi, okay, saling membantu. Okay, itulah dia tujuan kita, iaitu cikgu bantu cikgu. Alright, yang tak pernah guna Canva pun ada. Okay, Canva untuk buat poster saja. Dulu pun saya buat macam ni. Tiba-tiba hari tu gatal tangan, menggodek-godek, jumpa pula yang lain kan. Sebenarnya kalau kita rajin mencari, mungkin akan sampai kat mana sekarang ni ada banyak kegunaan Canva yang lain. Yang saya pun tak ada yang tak terguna lagi. Gunalah, bolehlah cikgu tambah pengetahuan Canva tu dengan kita punya sekolah-sekolah tu kan. Sekolah-sekolah Canva tu. Okay, selalu guna Canva untuk PDP, mungkin untuk Canva Classroom. Okay. Okay, ada lagi kita nak buat respon? Kalau dekat chat pun ada. Oh, ada A. Dia dah jawab kat A. Okay, dekat chat pun tak apa. So, kita boleh tengoklah kemeriahan dekat chat pula. Dekat chat pun boleh A, B, C, D. Okay, A tu tak pernah guna. B, Canva untuk buat poster je. C, selalu guna Canva. D, A, B, C, D. A, B, C, D. D, pakar Canva. Tiba-tiba tak ingat ABC, marah cikgu prasekolah saya. Okay. Mungkin ramai take time sikit. Oh ya, mungkin lah kan. Okay, anyway, cikgu boleh juga tulis dekat ruangan chat. Okay, so kalau kita tengok kat sini, Canva untuk buat poster saja, which is very good cikgu, sebab laporan yang kita buat ni ala-ala poster kan, one stop center ataupun one page punya Canva. Jadi saya rasa cikgu dah pandai macam mana nak masukkan gambar dalam frame. Biasa dengar tak masukkan gambar dalam frame kan? Itu je sebenarnya yang kalau yang tak pernah guna, itu je yang saya rasa kena belajar sikit. Macam mana kita nak masukkan gambar dalam frame, nak edit frame tu atau nak edit gambar dalam frame. Dia jadi auto cantik sebenarnya. Okay, kalau dekat Words atau dekat Excel yang kita selalu buat laporan tu, kita kena edit gambar tu. Kadang-kadang ada gambar menegak, ada gambar melintang. Jadi macam mana nak bagi gambar tu cantik? Jadi dengan Canva ni kita ada frame kan? Jadi kita tengok lagi. Okay, selalu guna Canva dan saya pakai Canva. Yang selalu guna Canva ni saya rasa dia buat poster. Dia buat slide, dia buat video, kan? Jadi saya rasa tu antara yang selalu guna Canva lah. Okey. So, saya dah nampak lah kat sini. Ada 2 pakar Canva. Yes. Sebenarnya saya takut. Tapi bagus cikgu. Cikgu bantu saya. Okey. Okay, next saya share semula slide saya tadi. Okay. Okay. Boleh nampak dah ke slide saya? Alright. Jadi, boleh nampak ya slide? Apa tu Canva Classroom? Sebab tema kita hari ini, tajuk kita hari ini adalah One Stop Center pelaporan Canva guna ataupun via Canva Classroom.
Ataupun saya sebenarnya lebih kepada Canva team. Sebab Canva Classroom ni bila saya dah tengok dia macam untuk Canva Education. Okay, untuk Canva yang basic, maksudnya yang belum education, saya rasa saya tak nampak ada ada classroom. Cuma dia ada team. Jadi hari ni saya akan guna gambar biasa saja, iaitu Canva Teams. Maksudnya still sama, penggunaan dia sama. Jadi cikgu jangan risau, kita akan cuba sama-sama. Dan hari ni, apa tu Canva Classroom? Okay, yang mana murid dapat guna Canva Education. Okay, murid kita ni selalunya dia dapat Canva Basic. Yang mana kalau kita tahulah Canva Basic tak boleh remove background. Betul tak? Kita masukkan gambar, macam tu je lah gambar dia. Tak boleh nak remove belakang dia tu. Jadi bila murid gunakan link kita, murid akan dapat guna Canva Education macam kita. Boleh remove background, boleh tambah gambar, boleh lebih sikit lah dia punya. Apa yang kita guna, itu yang murid akan dapat. Okay? Tapi dia kena melalui kitanya link lah. Alright. Kemudian tugasan setempat iaitu one stop center. Kita buatkan satu folder dan pelajar akan buat kat situ. Jadi tak perlu nak risaulah dia pergi merayap-rayap pergi tempat lain. Okey, aktiviti secara kolaboratif yang mana pelajar boleh buat tugasan serentak dalam satu masa. Okey, kolaboratif lah bila kita bagi contoh macam Google Slide, kan, Google Excel, Google Sheet, so semua adalah boleh secara kolaboratif. Yang penting ada internet. Okey. Penstoran awan atau cloud storage, yang mana kita akan simpan semua hasil-hasil tu dekat storage Canva. Okay, untuk Canva Education saya rasa tak ada masalah juga dari segi storage tu. Okay, dan hari ni pelaporan Canva, apa beza dia sikit? Bukan beza lah, penambahan dia sikit. Kebaikannya adalah mudah. Ya, kita mudah guna peranti pintar sahaja, iPad ke, handphone ke, kan, senang sahaja guna apps Canva tu, kita klik, kita terus boleh buat pelaporan dalam tu dan terus hantarlah, maksudnya terus save dekat cloud storage Canva tu. Okay, seterusnya pelaporan secara sistematik. Dia cantik je, macam satu set yang sama, mungkin kita boleh tukar warna dia untuk unit kurikulum warna merah, unit HEM warna biru, macam tu. Kenapa kita nak bagi dia sistematik? Apa yang sekolah saya buat adalah sebelum ni kita ada gambar-gambar atau laporan bergambar yang mana kita kumpulkan dan kita buat satu booklet. Okay, booklet cantik lah laporan. Yang mana bila kita nak mohon sumbangan, kita nak mohon sumbangan pihak-pihak lain, kita sertakan sekali surat permohonan tu dengan booklet yang comel tu. Jadi orang kan nampak, oh banyak laporan dia, banyak. Dia memang buat banyak kita panggil banyak aktiviti. Dan apabila kita guna Canva ni, kan dia secara cloud storage, kita boleh share dalam bentuk QR code. Okay, kita QR code kita tampal je dekat surat surat permohonan tu. Ini idea lah kan. Tampal je, kita tunjuk dari situ. Inilah hasil ataupun inilah kemenjadian murid kami, inilah kemenjadian sekolah kami. Jadi silalah sponsor banyak-banyak sikit. Dia scan je gambar QR code tu, terus keluar semua pelaporan cantik kan. Tips untuk kita mohon sumbangan. Alright. Seterusnya, okey, hari ni, tadi objektif CDL secara keseluruhan, tapi objektif CDL pada hari ini atau siri ke-79 ini adalah yang pertama, cikgu sendiri, maaf ya saya assume semua cikgu lah. Okay, cikgu sendiri menjadi admin sistem pelaporan Canva One Stop Center. Okey, dan cikgu boleh membuat satu laporan yang lengkap, satu page sahaja. Kita cuba buat sama-sama. Jadi dah ready ke belum agak-agak? Kalau dah ready, sila tulis satu dekat ruangan chat. Kalau dah ready satu, oh banyaknya. Terkejut saya. Thank you Cikgu Sasi. Satu. Banyak betul. Alright. Okay, kita tengok. Okay, meriah Okay, kalau dah ready, semua get ready dengan handphone. Kalau guna laptop pun boleh. Nanti Cikgu Aina akan sharekan link Canva. Mana saya akan bagi template lah. Template yang dah siap. Okay, bagusnya template ni Cikgu ambil dan Cikgu edit lagi bagi cantik. Saya lupa nak edit dia punya logo sekolah saya sebenarnya. Tak apa. Tapi sebelum tu, kita, okay, ready Sebelum kita hands on tu, kita tunjuk sikit apa sebenarnya. Alright. Okay, macam mana rupa Canva One Stop Center tu? Okay, maklumat pelaporan dulu. Oh, saya lupa slide yang ini. Okay, maaf. Okay, maklumat pelaporan mesti ada apa selalunya? Okay, pertama kita adalah logo sekolah, unit apa kan. Kemudian kita ada tajuk laporan. Okay, tajuk apa kita punya projek tu, program tu, tarikh, masa, tempat. Ni biasalah. Okey, anjuran siapa, peserta berapa orang, laporan kan kita dah tahu dah yang dah berlaku kan. Okey, ringkasan. Okey, ringkasan pelaporan tu mungkin objektif dia sikit, apa dia punya sasaran semua itulah dan apa refleksi kita pada program tersebut yang dah berjalan tersebut. Rumusan kos program.
daripada mana sumber kewangan, berapa yang kita dah guna, dan gambar sebagai evidence. Ini penting. Dah ada gambar, mestilah kena ada caption dia kan, caption pada gambar. Dan akhir sekali, siapa yang sediakan laporan dan kita sign. Jadi dekat ujung nanti saya akan tunjuk juga cara macam mana nak sign pada handphone cikgu, pada Canva cikgu tu lah. Macam kita nak sign guna jari pun boleh kan. Alright. Okay, one stop center, macam mana bentuk dia nanti ni? Okay, sebelum saya bagi ke hands on nanti, sebab kalau tak tengok dulu macam mana nanti kita kelang kabut kan, nak tengok hand on lagi, nak tengok screen saya lagi kan. Jadi saya tunjuk dulu. Yang pertama, ini dia. Maksudnya dekat sini, ini adalah Canva. Okay, one stop center, maksudnya cikgu yang nak gunakan one stop center tu nanti. Maksudnya cikgu-cikgu lain. Hari ni you all, cikgu-cikgu sebagai admin, yang cikgu yang bakal menjadi team tu nanti. Apa dia kena buat? Pergi projek. Okay, dekat Canva tu ada projek. Pergi dekat folder One Stop Center. Ini nama folder saya. Dan pergi kat mana unit, pergi kat laporan mana yang cikgu nak buat. Cikgu nak buat laporan KOKO, inovasi, unit HAM. Ni cikgu contoh tengok. Okay, mungkin nak pergi laporan unit HAM. Lepas dah klik tu apa yang berlaku? Okay, dia akan keluar macam ni. Laporan unit KOKO contoh. Oh, saya pergi klik unit HAM kan, tak apa, sama je. Okay, dia akan keluar macam ni sebab cikgu dah masuk link dia kan nanti. So dia kena tekan edit ke, make a copy ke, share di design. So kita kena klik edit. Kenapa kena edit? Supaya, apa beza edit dengan make a copy ni? Okay, kalau edit, cikgu akan edit terus dekat situ, dia terus tersimpan dekat situ. Okay, cikgu tak perlu nak klik download, hantar dekat SU unit masing-masing. Cikgu biar je kat situ. Nanti tahulah SU buka dan dia akan tengok je semua kat situ. Laporan mana yang dah hantar semua kan. Kalau cikgu make a copy, boleh je. Tapi nanti cikgu kena hantar by hand atau cikgu kena share soft copy tu kepada SU unit masing-masing. Jadi cikgu boleh pilih nak buat yang mana. Jadi untuk yang one stop center ni, maksudnya kita nak edit. Kita guna satu tempat tu, dia edit semua boleh nampak. GPK boleh nampak terus dalam tu, SU atau setiausaha unit boleh nampak dalam tu. Okay, kawan-kawan lain pun kadang-kadang kita ada buat program yang macam kita 2-in-1 punya program kan. Let's say saya hari tu ada 3-in-1 punya program, iaitu Carnival RIS. RIS tu RIS. R tu reka bentuk teknologi RBT. I tu Islam, pendidikan Islam, dan S tu seni visual. Kita buat satu carnival, kita mempamerkan, kita showcasekan hasil-hasil budak. Dan bila laporan tu, kalau kita buat satu je laporan boleh, tapi kalau kita nak bagi nampak laporan tu banyak, maksudnya untuk panitia punya laporan kita buat juga hantar kat situ kan. Jadi kita boleh macam like copy paste je lah yang dah buat satu tu. Kan dia terus duplicate je. Terus siap semua. Terus masuk dalam tu, tukar tajuk je RBT pula. Lepas tu tukar lagi tajuk dia PSV, tukar lagi tajuk pendidikan Islam. Terus ada dapat 4 laporan dalam satu. Alright. Kemudian inilah dia bila kita dah buka kan atau kita dah edit, kita buka, inilah contoh-contoh laporan yang dah siap. Ada yang kosong lagi. Macam ni yang kosong. Jadi cikgu boleh pilihlah mana-mana laporan yang kosong untuk kita cuba masukkan dia. Okey. So inilah nanti yang cikgu akan nampak. Cikgu akan nampak bila saya klik nanti, cikgu akan masuk yang make a template. Sebab mula-mula saya nak buat macam ni lah. Cikgu boleh kolaborasi beramai-ramai dalam satu Canva saya. Tapi saya nampak kita punya audience dah macam dah ramai, dah 300 lebih. Saya takut Canva crash. Sebab kita buat serentak kalau cikgu buat dekat sekolah, jangan risau sebab sekolah kita ada berapa ramai je cikgu kan. Lepas tu masa ladap nak ajar buat ni je dia akan serentak beramai-ramai. Tapi lepas tu kita akan buat laporan ikut kita punya free time kan. Jadi dia tak ada masalah. Dia macam ni je. Maksudnya yang serentak dalam masa yang sama tu makan susah sikit lah Canva. Jadi saya tukar sikit cara saya hari ni. Saya bagi template. Jadi cikgu boleh ambil template tu nanti. Cikgu akan buat cikgu punya Canva One Stop Center sendiri. Okay, tadi saya dah nampak ada. Okey ke? Laju sangat. Alamak. Okay. Alright. So, sikit. Yang mana satu saya nak ulang balik? Mungkin boleh daripada awal kot. Daripada awal yang One Stop Center. Projek. Projek kan. Okay, no worries. Saya ni memang ada masalah itulah. Kan, nak buat macam mana? Cikgu Mimi ni dia memang dah biasa bawa speed train. Okay, kita ulang. No worry, itulah je CDL kan. Cuma yang dekat YouTube stream saya tak tahu macam mana cerita kat situ. Harap-harap masih lagi bersama. Okay, kita try balik semula. Apa yang cikgu akan nampak bila cikgu buka Canva nanti kan? Maksudnya, selepas cikgu dah jadi admin, cikgu dah buat, ini dah dia punya interface. Saya ajar dulu sebenarnya. Okay,
Yang pertama ni Canva. Biasa nampak kan Canva. Yang sebelah ni tak payahlah dulu kan. Project. Lepas ni saya akan tunjukkan secara live. Macam mana nak buka. Okay, project. Kita pilih project. Dekat project tu nanti ada folder sebenarnya. Okay, kat folder tu pilihlah folder One Stop Center laporan. Okay, dah pilih yang itu sebab itu sahaja folder yang kita share bersama. Dan kita pilihlah nak masuk unit yang mana untuk kita buat laporan. Okay, contoh kat sini ada kita nak buat laporan unit Koko ke. Dekat setiap unit laporan ni ada banyak, ada banyak one page laporan. Bukan satu laporan ni satu je. Satu page ni, satu set ni boleh semua cikgu buat laporan Koko kat situ. Laporan inovasi semua cikgu boleh buat laporan inovasi kat situ. Ada one stop center kan. Jadi cikgu pilih mana yang cikgu nak buat. Contohnya cikgu nak buat laporan unit Koko, cikgu pilihlah. Okay, kemudian dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar nak buat apa dengan laporan tu. Nak edit ke, nak make a copy ke, nak share this design. Jadi untuk memudahkan one stop center ni yang mana dalam satu tempat tu nanti semua setiausaha boleh tengok, okay, GPK semua boleh tengok, kawan-kawan pun boleh tengok laporan kita. Sebab dia secara kolaboratif. Okay, macam guna Google Sheet. Pernah guna tak Google Sheet yang Excel kita isi markah secara dulu kan yang tiba-tiba SAPS tak boleh guna, kita guna Google Sheet nak isi markah. Contohlah kan. Mesti ada internet lah. Alright. Dan kat sini kita pilih edit supaya bila edit maksudnya dia terus masuk dalam Canva cikgu admin tu. Okay. Kalau kita make a copy, dia akan masuk Canva kita. So sebabkan saya admin untuk sekolah saya, jadi bila dia edit, dia akan masuk dalam Canva saya ni. Okay, kalau make a copy, dia akan masuk template ni dalam cikgunya sendiri. So secara silo. Okay, edit secara kolaboratif. Okay. So kita pilih edit lah. Bila dah klik edit, akan nampak macam ni. Okay, akan nampak macam ni ada banyak laporan. Laporan yang kosong ada, laporan yang dah siap ada. Okay, ada nama sepatutnya ni. Okay, ada nama, sepatutnya dia tulis nama dekat nombor ni. Okay, 24, 25 ni siapa yang buat supaya kita boleh nampak cikgu mana yang dah buat. Okay, pilih template yang masih kosong. Okay, bila kita dah isi semua dah siap, kita pun klik ikon lock. Itu nanti saya akan ajarlah satu persatu. Ini saya nak tunjuk je interface je supaya cikgu boleh nampaklah kat mana kita nak pergi. Okay ke? Orang chat sebelum ni tadi? Okey Mimi, okey. Semua Okey. macam dah tak sabar. Tertunggu-tunggu nak buat apa tu kan, projek tu. Okey. So, kita pergi ke seterusnya. Okey, contoh laporan Canva. Okey, cikgu boleh screenshot pula. Scan QR code ni untuk dapatkan template Canva. Jangan dah dapat template ni terus tak nak ikuti, nanti cikgu tak tahu pergi mana kan. Ni template ni saya bagi dahulu untuk cikgu mudah. Saya dah buat kan. Kalau cikgu nak buat lagi cantik, sangat-sangat digalakkan. Okay, sebab saya buat ni sangat simple dan mengikut saya punya cita rasa. Cikgu boleh guna cikgu punya cara sendiri. Logo boleh tukar. Okay, so sekarang ni saya stop share yang ini. Okay, cikgu dah scan ataupun cikgu Aina boleh share. Cikgu Aina tolong share link kepada template gambar. Ni saya dah share. Okay. Alright. Okay, bila cikgu dah klik link tu, okay, contoh saya nak klik link. Patut tak saya share screen sebenarnya? Sekejap. Semua dah boleh masuk tak? Kalau dah boleh, tekan nombor 1. Tekan kan? Tulis nombor 1. Dah dapat template tu, tulis nombor 1 dekat ruangan chat. Supaya kita boleh nampak lah. Cikgu nak on mic pun tak ada masalah. Barulah meriah sikit kan? Okey, saya klik template laporan Canva tu. Alright. Nampak tak keluar sama tak macam ni? Okey. So, cikgu kliklah use template. Okay. Kalau cikgu belum pernah ada Canva, dia akan bawa kepada sign up lah. Nanti cikgu kena masukkan email, cikgu masukkan password. Dan kalau cikgu nak Canva Education, dia ada trik sikit kali ni. Nanti cikgu Aina mungkin akan sharekan link tu. Tapi trik dia adalah kita kena print sijil daripada Standard Guru Malaysia punya website.
Dekat sijil tu yang boleh. Maksudnya sijil tu lah bila kita masuk nanti, barulah dia boleh terima. Kalau sekarang dah susah sikit nak dapat Canva Education ni. Kalau zaman saya macam jauh sangat je kan. Masa zaman awal-awal guna dulu, 2019 macam tu, 2020, senang je. Ambil gambar kad ID sekolah tu, boleh dah terus dapat. Tapi sekarang ni ramai kata tak dapat. Guna Hermes pun tak dapat juga. So rupanya dia kata kena guna tapi apa tadi, SGMY tu, sgmy.com. Kena cari kita punya kat situ. Kalau tak ada lagi, cikgu daftarlah. Okay, tu kemudian kita boleh tengok Alright, so semua cikgu dah dapat tak ni laporan Canva CPD ni? Dah, kena klik kat link. Yes, thank you. Okay, klik kat link. Yang SGMY tu kalau cikgu nak pergi untuk dapatkan Canva Education, cari dia punya sijil semua kan. Yang saya buat ni Canva biasa. Okay, sebab saya rasa ada kawan-kawan kita dalam ni peserta yang tak ada Canva Education. Jadi maksudnya dengan Canva basic, cikgu masih boleh buat link tadi. Maksudnya one stop center tadi. Jadi saya try yang the best lah. Alright. So kalau cikgu tengok, ni saya punya. Saya punya dengan cikgu punya pun sama. Okay, maksudnya semua ni dah masuk dalam cikgu punya Canva. Kita tak buat secara kolaboratif. Kalau kita buat secara kolaboratif, boleh crash Canva saya ni. Okay, jadi ini adalah contoh laporan. Ada yang kosong, ada yang dah siap. Okay, kalau tengok yang dah siap kat sini. Okay, kalau cikgu tengok yang dah siap. Tengok kat sini. Ni kita ada. Ni saya punya cara lah. Ada logo. Okay, ingat tak yang tadi tu saya tunjukkan ada logo, ada tajuk laporan kita, laporan apa, CPD ke, laporan unit Koko ke, laporan unit HAM, kan? Cikgu buatkan sendiri. Okay, kemudian kita tajuk laporan, apa di program kita, tarikh, tempat, masa. Ni yang hari itulah saya buat dekat sekolah kan. Okay, anjuran siapa? LDP SMK Panco, ketua kumpulan ataupun penyelaras, penyelaras program, kita bagilah remark sikit kat situ kan, dia punya hasil kan. Ahli kumpulan semua guru SMK Panco. Ni sebenarnya lebih kepada PLC punya cara Kalau cikgu biasalah ketua kumpulan, ahli kumpulan ni style PLC, one page punya PLC punya dokumentasi. Okey. Assalamualaikum Cikgu Mimi. Nak tanya, Template template ni memang guna gambar lah ya? Ya, betul. Ambil dalam gambar. Ya. Okey. Dia auto masuk dalam cikgu punya Canva kalau cikgu klik link saya bagi tadi. Alright. Kalau cikgu nak tukar ni boleh tukar-tukar lah. Ni saya buat sendiri je ni. Memang very simple, basic sebabnya saya tak nak terlalu banyak. Yang kita nak emphasize kan, yang kita nak ketengahkan adalah gambar-gambar kan, dan dia punya point-point penting. Okay, saya besarkan sikit lagi. Satu lagi nak tanya, macam Ya. mana kita nak share link ni, link Canva ni dengan orang lain? Share link yang saya bagi tu. Maksud cikgu untuk kolaboratif ke untuk macam mana? Betul, macam saya pun nak buat macam Cikgu Mimi buat ni kan. Saya create dah template. Lepas tu saya nak suruh kawan saya buat juga edit. Saya nak share link tu, link Canva tu kat mana? Okey, kita akan pergi sekejap lagi. Okey, cikgu. Okay. Alright. Terima kasih. Sabar menunggu sebab kita akan tunjuk sikitlah macam mana nak edit ni. Saya rasa semua cikgu dah boleh lah. Sebab bila kita tekan sini dia boleh edit kan. Kita boleh tulis apa benda kita nak buat. Ni bukannya free Okey, saya tunjuk yang belum edit. Okey. Yang belum edit contoh dekat bawah ni. Ni belum edit. Tulis di sini, tulis di sini. Sebab tu saya tulis macam ni supaya kawan-kawan saya dekat sekolah tahu kat mana nak tulis. Okey, laporan apa dia akan tulis kat sini, dia sambung. Tulis dekat sini, dia tulislah program apa. Okey, program. Contohlah program sumur. Contoh. Lepas tu tarikh dia bila? Ada tulis kat sini tarikh berapa hari ni contohnya. Berapa bulan? 24 Februari 2023. Jadi semua ni jangan risaulah, saya rasa semua cikgu bolehlah buat ni kan. Anjuran siapa, ringkasan, tulis ringkasan di sini. Kemudian rumusan kewangan, sumber kewangan siapa? Biasa kan kita kalau laporan kita nak tahu dari mana dapat sumber dan berapa jumlah perbelanjaan. Ni simple sahaja. Kenapa simple? Sebab selalunya laporan ni kita akan attach sekali dekat belakang kertas kerja. So kertas kerja tu dah panjang. Laporan biar buat satu je. Okay. Kalau nak tambah lebih adalah gambar-gambar. Saya rasa gambar-gambar yang dilebihkan pun tak apa. Berserta caption. Okay, kalau kat sini cikgu boleh tambah lagi lah. Kalau nak tambah mungkin ada apa-apa lagi info yang perlu kita tahu mengenai kewangan. Okay, kemudian gambar dan caption. Ni adalah frame. Okay, frame ni yang mana bagusnya?
Cikgu boleh download terus. Maksudnya cikgu boleh upload terus gambar kat situ. Okey, contoh upload dekat sini Kita tekan upload. Saya ajar dulu macam mana nak buat template. Sebabnya lepas dah template ni dah senang sangat. Okay, semua orang tertunggu-tunggu macam nak ajak kawan masuk kan. Itu dah senang sangat. Saya ajar dulu yang tadi kita ada berapa orang yang masih lagi tak mahir Canva kan. Jadi kita sama-sama Alright, kita pilih upload. Okay, upload file. Maksudnya upload file yang ada dekat dalam handphone ataupun dekat dalam komputer. Risau saya gambar apa yang keluar nanti ni. Okay, kejap bagi contohlah gambar gambar family. Boleh? Bolehlah ambil gambar family satu. Tiba-tiba laporan gambar family kan. Okay, kita dah upload. Tunggu dia dapat. Dia dah masuk dalam ni. Nampak? Kita tunggu dia habis. Alright. So dah ada gambar kat sini. Kita drag. Masuk terus dalam ni. Kalau tak masuk nampak tak? Dia tak masuk. Kan dia masuk? Tak masuk. Masuk. Main pula. Okay, masuk. Kat mana nak letak? Kat bawah ke? Kat sini ke? Mana-mana cikgu boleh letak. Okay, bila dia dah masuk tu, masuk dia senang sangat. Okay, tada, dia dah masuk. So dah cantik terus. Dia punya frame tu dah terus nampak cantik. Okay, kalau terlalu kecil gambar nak besarkan sikit, nak muka sebiji-sebiji atau nak letak muka saya seorang je kat situ, kita double klik. Okay, saya ulang. Kita nak besarkan gambar, nak kecil ke kan? Kita double klik. Lepas tu kita tarik sini. Besarkan. Bagilah muka sendiri kat situ. Alright. Besarkan lagi sampai cikgu rasa dah puas lah kita nak fokuskan kat situ je kan. Malu pula kalau letak gambar sendiri, tak apalah. Macam tu. So kita boleh besarkan dia. Okay, nak kecilkan balik. Double klik. Kita ambil balik kat sini. Kita kecilkan balik. Okay, kecilkan. Ni paling kecil. Kita boleh tarik sikit ke bawah. Naik ke atas. Nak tunjuklah mana nampak muka semua orang kan. Edit sikit. Alright. Dah comel kat situ. Okay, contoh lain. Ada pula banyak kat sini. So biasalah kita buat gambar poster kan. Ambil gambar lagi kat sini. Okay. Letak caption, letak kat sini. Okay, kalau kita nak besarkan macam biasa, klik, double klik dan tarik. Adjust bagi dia masuk dalam tu tadi. Ni. Nampak kat situ. So tulislah caption gambar ni, apa tajuk kita tengah buat kat situ. Alright. Kita dah buat caption. Semua dah siap. Akhir sekali kita buat apa? Tanda tangan, betul tak? Okey ke setakat ni sebelum saya ajar tanda tangan? Boleh tak? Yang paling susahnya saya rasa bukan susah lah. Maksudnya yang kita belajar baru ni adalah nak masukkan gambar. Okey ke masukkan gambar? Dah okey tak? Okey, tengok Cikgu Atika. Okey, boleh Canva ni memang boleh dicetak dalam bentuk poster, bentuk PDF, bentuk PowerPoint. Alamak, untuk Canva basic saya tak pasti boleh cetak dalam bentuk PowerPoint tak. Tapi memang boleh. Okey, semua boleh. Kecuali gambar, rasa gambar basic tak boleh cetak PDF kot. Macam itulah. Nanti kita tengok balik. Okey. Ni disediakan oleh cikgu nak kena sign kan? Macam mana kita nak bagi tahu kita nak sign? Okey, nama dululah. Nama Mimi Nora Syikin. Sebenarnya saya ajar ni adalah macam mana cikgu nak ajar cikgu nanti, kawan-kawan nanti macam nak buat kan. Maksudnya saya ajar ni masa saya buat LDP tu, inilah saya ajar macam mana nak isi laporan dulu. Bila laporan dah isi senang sangat. Sebab sekejap lagi nak jadi admin tu lagi senang. Sebab dia satu klik je. Nak isi laporan ni yang saya rasa macam mana kita nak ajar cikgu kita kat sekolah kan, kawan-kawan kat sekolah. Okey, untuk sign secara digital. Okey, untuk kita sign secara digital, cikgu tengok ada apps dekat sini. Okay, klik apps tu. Okay, cikgu search draw. So kita pilihlah ada satu je kat sini pun, draw beta. Kita ambil draw beta. Mungkin ada yang lain lah, tapi saya senang sangat draw beta ni. Dia pun simple je. Okay, kita klik dan kita use. Okay, apps. Kita search draw beta. Kita klik draw beta. Lepas tu kita use. Okay, dia terus keluar ada dekat sini paparan ni. Tulis kalau apa pun boleh. So kat sini lah cikgu boleh guna tangan, nak guna apa, yang penting touch screen lah cikgu punya handphone tu. Touch screen kan handphone. Okay, cikgu guna touch screen handphone tu cikgu sign. Okay, sebab saya ajar memang guna handphone. Jadi boleh sign guna handphone tu terus. Mungkin mula-mula tu rasa hodoh sikit kan. Tak apa, cikgu besarkan dia. Besarkan. Kat mana nak sign tu? Kan. Okay, kita sign. Kita pilihlah pen. Pilih color apa? Hitam ke, biru ke, hitam lah kan. Baru dia ni. Tu size tu kita boleh adjust sikit macam mana. Cikgu test dulu. Besar. Besar, kita cancel. Okay. Kita kecilkan sikit.
Okay, kita kecilkan mungkin 10 lah kot. Try 12, 13. Okay. Jom kita cuba sign dekat situ. Guna jari sahaja. Okay, cikgu try sign Okay. Oh, kenapa warna biru ni? Alah, salah pilih. Okay, sign. Dah dapat, dah siap. Okay, dah boleh terus print. Mungkin kita kena remark lah dekat situ kan. Ini adalah digital signage, no need to macam mana yang biasa orang tulis dalam disclaimer tu kan. Ini adalah sign auto generate ke macam tu kan. So cikgu sign. Okay, so dah siap. Contoh ni lah yang dah siap tu. Okay, dia punya poster. Lepas tu guru perlu membuat satu laporan. Ya, masa kita buat CPD dekat sekolah, make sure setiap cikgu hantar satu laporan. Supaya semua cikgu pegang phone dan buat. So lah nampak cikgu-cikgu saya, cikgu-cikgu kawan-kawan saya ni semua mengadap phone kan. Mana pernah meeting semua mengadap phone? Kan? So kawan-kawan kat sini tengah, kawan-kawan pula. Masa ni lah saya tengah present. Ni kawan-kawan lah. Dan pengetua saya, pentadbir semua kat belakang pun sama-sama buat. Dan mereka pun siapkan juga satu laporan. Saya tengok kat situ laporan pengurusan lah, lebih kepada laporan pengurusan. Jadi inilah dia. So bila cikgu print, dia akan jadi cantik, dia akan jadi banyak dan cantik. So bila kita nak bagi booklet kepada orang yang kita nak minta sponsor tu, nampaklah macam sistematik sikit. Okay? Okay ke setakat ni? Macam dia nak ngisi laporan ni, macam mana cikgu nak bagi tahu kawan-kawan nanti macam nak isi. Sebab laporan ni saya dah bagi, so mungkin cikgu boleh edit sikit-sikit je lah lagi tinggal kan. Supaya nampak lebih kemas. Okay. Ada apa-apa pertanyaan tak? Sebelum kita pergi, macam mana nak bagi kawan-kawan join kita punya team? Apa tu Mimi? Ya. Ada yang minta Mimi tunjukkan macam mana nak buat template ni daripada awal. Oh. From the scratch. From the scratch kan? Okay, memandangkan nak jadikan admin tu macam senang sangat. Jadi bolehlah kot. Okay. Kita buat dulu laporan from scratch. Saya ada tips sebenarnya. Okay, jom kita tengok. Ni boleh tunjuk design, macam mana nak design template. Design ada banyak, serious I tell you. Okay, sorry kan. Kita santai je cikgu Alright, so macam ni kita nak pilih design. Okay, cikgu pergi ke home lah. Okay, pergi home. Lepas tu cikgu search template. Apa template yang sesuai? Kan untuk banyak kolom, banyak boleh letak gambar. Ada cadangan tak? Saya ada sebenarnya, saya je nak tanya cikgu. So cikgu pun ramai yang dah guna Canva kan. Marilah kita berborak sikit dekat tu. Cikgu rasa guna apa? Guna apa yang sesuai? Kita nak search template apa? Ada cadangan tak? Report. Report. Okay, report lagi? Grafik. Report. Grafik. Okay, lagi? Banyak tu saya pun tengok juga. Report, grafik. Lesson plan. Okay, A4. A4 tu memang kosong betul tu. Okay, infografik. Thank you Cikgu Azman. Okay. Alright, so saya rasa memang saya guna satu yang saya rasa, saya dah try semua tu lah report. Semua kata report banyak sangat perkataan. So apa yang saya buat adalah memang lesson plan. Okay, memang saya buat lesson plan. Daripada lesson plan tu, saya pilih mana apa yang comel sikit lah kan. Cikgu pun boleh pilih. Cikgu klik lah cikgu punya lesson plan. Kita ada create blank lesson plan. Kita ada macam ni. Nampak tak? Ni. Nampak tak macam banyak bentuk macam saya buat tadi tu kan? So cikgu boleh pilih mana yang sesuai, yang dekat dengan hati cikgu. So bagi saya, tak perlu banyak sangat gambar grafik kan, supaya kita nak tonjolkan kita punya pelaporan gambar. Okay, gambar-gambar yang kita dah buat. So, cikgu pilihlah mana yang cantik sebenarnya. Dan kita tak perlu buat semua pun kan. Kita tak perlu ada blok atau box yang kita boleh buang. Okay, contoh ni lah. Bagi saya ni simple. Okay. Atau ni pun comel juga. Banyak pula kan. Atau apa kita buat ni dah dulu. Okay, pilih satu. Cikgu pilih lesson plan yang cikgu rasa bagus. Atau kat sini dia keluar lagi. Yang kata lebih kurang macam ni kan. Kita tengok lagi. Ada lagi tak? Biasalah rambang mata kan kalau guna Canva ni. Sebab tu tak nak scroll sampai bawah. Kalau tidak sampai esok tak habis kita punya sesi ni. Tengok tu. Ya Allah, Masya Allah. Senangnya Canva ni. Siapa yang buat? Okay. Inilah antaranya iaitu memudahkan kerja cikgu. Kita pilih je kan. Okeylah, saya tak nak lebih-lebih. Kita customize this template. Ingat, lesson plan dan kita customize this template. Okay.
Biasalah kan, Canva online kan, sebab semua orang dia tahu dia berapa orang ni. Berapa orang yang ada, 400 ni semua tengah buka Canva. Jadi dia pun slow, server down. Janganlah kan. Okay. So, dalam lebih kurang 4 suku nanti, 420 nanti saya ajar macam nak jadi admin. Sebab jadi admin tu senang sangat. Kan? Okay, so kita dah dapat template yang saya rasa okay, cantik, comel. So kita buat apa? First, kena ada apa tadi? Logo sekolah lah, nak bagi nampak rasmi kan. Logo sekolah dan juga tajuk. Saya tengok ada tak logo sekolah saya kat dalam ni. So ni Canva, apa nama? Ni Canva biasa. Canva biasa, Canva basic. Saya upload file. Kita cari dulu kita punya gambar sekolah. Ni. Saya punya logo sekolah memang saya letak dekat apa ni je. Dekat apa? Jadi wallpaper. Wallpaper. Memang saya letak dekat desktop je. Senang. Selalu sangat nak pakai kan. Okey, dah dapat. So kita pun ambil edit. Letaklah sikit. Ni macam kita nak buat poster. Cikgu-cikgu kan dah hebat buat poster kan. So kita buatlah poster macam ala-ala poster. Okay, so apa kita nak buat kat sini? Tajuk unit. Unit apa? Co-curriculum. Tu yang banyak sangat laporan kan selalunya. Ataupun cikgu boleh buat situ panitia, laporan panitia. Okay, yang ni by siapa ni? Tak payahlah kita buat SMK Panco je. Oh, sekolah saya kan? SMK Panco, Seremban, Negeri 9. Siapa orang negeri sini angkat tangan? Okay. Kemudian, so tadi apa lagi yang ingat tak saya kata tadi ada apa yang sepatutnya lah maklumat yang kena ada. Kena ada logo, nama apa laporan tu. Oh, tajuk kan, tajuk laporan. Tajuk laporan. Laporan. Okey, tajuk laporan. Lepas tu kat mana cikgu tu nak tulis nanti? Sebab kalau kat sini tajuk laporan ni je yang boleh tulis kan? Macam kita nak suruh cikgu tu edit. So kita, yang ni kita bagi dia bold sikit. Okey, lepas tu kita duplicate je. Tak kisahlah cikgu nak tambah, nak add text boleh. Ataupun kalau saya nak senang, saya duplicate je supaya sama dia punya tulisan kan. Duplicate, letak kat bawah ni sikit. Saya tulis kat sini supaya dia tak hilang kan. Kan kalau kita kosongkan nanti dia hilang. Sebab tu saya tulis ni. Tulis di sini. Macam tu. So nanti cikgu tu edit lah. Tulis di sini tu. Okay kan? Okay, ni kita nak buat apa? Tarikh lah kot kan? Tarikh. Tarikh ni tak apa. Biar macam tu je. Nanti cikgu tu kita tarik panjang sikit. Supaya dia ada ruang untuk dia tulis tarikh tu. Inilah kerja admin nanti. Okay, kerja admin nak bagi cantik. Kan? Kita buat poster kan? Okay, tarikh. So bila kita klik tarikh nanti cikgu boleh terus tulis kat sini. Dia boleh terus tulis tarikh tu. Lepas tarikh kita ada masa. Kita tarik je lagi. Okay. Oops. Okay. Masa dan tempat. Okay, kenapa saya mulakan Canva pelaporan ni? Dia dapat idea masa tengah saya sajalah buat poster kan. Tengah buat lesson plan. Kenapalah tak ada macam ni, macam satu tempat kan. Kita ni jenis yang tak suka buat benda redundant, buat benda yang banyak sangat bertulis-tulis ni. Kan, kalau boleh nak copy paste je semua tapi berbaloi lah. Maksudnya memang betul-betul lah kita buat kan. Sebab itulah saya pun buatkan Canva macam ni. Dan saya terus propose dekat kita punya team lah, team sekolah. Tanya okey tak, dan orang pun kata okey setuju. Propose dekat pengetua dan pengetua pun kata setuju. Alhamdulillah. Sebelum orang lain suggest laporan yang sampai 3-4 muka surat. So kita suggest dulu yang ni kan, senang sikit. Okey, kemudian story plot. Okey, mungkin kat sini cikgu boleh tulis itu kos kewangan ataupun kita panggil apa? Anggaran. Bukan anggaran dah sudah kan. Kalau ni apa kita panggil? Rumusan. Rumusan kewangan. Contohlah ayat. Saya ni tak pandai ayat sangat. Tapi cikgu bolehlah buat kat situ kan. Okey, rumusan kewangan. Okey, kemudian cikgu duplicate lagi tulisan dia. Mungkin cikgu boleh tulis kat situ apa lagi? Apa nama dia? Kita nak tali apa tadi? Sponsor pada dalam bahasa Melayu. Apa kita nak buat ni? Dari mana? Sumber. Sumber kewangan. Okey, sumber kewangan. Lepas tu apa lagi tadi? Yang saya buat yang macam lebih kurang saya buat itulah ya. Okey, kat sini jumlah perbelanjaan. Perbelanjaan. Okey, so nanti cikgu-cikgu tu akan edit lah dekat situ.
Okay. Ni besar sangat kan? Kita kecil sebabnya kan kita nak letak gambar. So kita kenalah adjust sikit. Tajuk laporan pun besar sangat. Kita adjust lagi. Okay, jangan besar-besar. Sebab kita nak letak gambar kan? Nampak tak? Bila kita edit, dia akan jadi macam ni lah ni. Okay, so kita tekan satu, kita tekan shift, klik lagi, dan kita klik lagi, dan kita buat dia group. Kalau nak jadi group lah. Okay, kita ulang nak jadikan dia group kan? Klik sini, shift, tekan shift dekat keypad, klik lagi, dan ada 3 titik ni, kita jadikan dia group. Okay, so dah jadi group, kita bolehlah tarik semua ni atas. Okay, so yang ini kita kata rumusan lah. Apa tadi? Bukan rumusan. Kita ringkasan. Ringkasan laporan. So nanti cikgu-cikgu tu bolehlah edit sikit kat sini kan. Panjang lah sikit berapa banyak nak. Okay, panjang macam ni. Sikit sangat lah ringkasan dia kan. Ringkas betul. Tak apa, cikgu edit lah. Ni saya nak tunjuk cara kan. Okay, kemudian langkah seterusnya untuk letak gambar. Macam nak bagi gambar tu comel je, elok semua kat situ kan. Kita adjust sedikit. Boleh lah. Ataupun kita delete ni. Sekejap. Saya buang dulu lah ni. Saya nak bagi ni banyak. Selalunya 4 gambar cukup dah kan cikgu kan? Boleh lah. Okay, yang bawah ni kita buat untuk apa tadi? Disediakan oleh. Boleh lah tu. Disediakan oleh. Ada yang masih lagi mencari template ke tu? Kan? Orang dah nak habis dah ni. Alright. So ini adalah caption. Caption gambar. Kan kita cari template tak habis-habis kan? Biasa tu. Sama dengan. Saya pun dengar dulu, saya notakan dulu baru saya buat kemudian. Oh, bagus juga kan? Kalau tidak mesti habis buat template, pilih template je. Okay, kita nak buat berapa ni? 4 gambar kan contoh. Marilah meriah sikit. Cikgu nak buat lebih. Tak apa, cikgu copy duplicate je nanti ni. Kan? Okay, so kita nak letak gambar tu macam nak letak frame. Frame ni biasa untuk cikgu yang dah biasa buat. Tapi yang tak biasa kita pergi kat sini Kita pergi dekat element. Okay, kita type frame. Ataupun kita kat sini dah ada frame. Kita type lah kan. Kalau tak jumpa kan susah kan, kita type frame. Enter. Cari yang ini, frames ni, yang ada gambar macam ni. Kita tengoklah frame mana yang sesuai. So yang comel-comel sikit, yang mana. Cikgu pilihlah yang sesuai untuk kita punya design kita tu macam mana. Ada yang nak buat gambar empat-empat tu kat sebelah ni je kan. Panjang je macam tu pun boleh. So kalau kat sini saya memanjang, saya pilih yang inilah. Okay, frame. Letak satu kat sini. Saya kecilkan sikit. Tak muat pula. Okay, dah ada. Kita duplicate. Duplicate letak pula kat sini. Terkeluar tak? Kalau terkeluar kan kita adjust lagi. Okay. Okay tak? Cikgu ikutlah cikgunya kecomelan cikgu punya ni kan. Okay, letak frame lagi. Nampaknya macam lebih kurang saya punya je. Biasalah dia tak kreatif tiba-tiba di petang-petang hari ni. Sekejap. Kita klik lagi, duplicate lagi. Okay, duplicate letak kat sini. Right. Okay. Rasanya dah siap kot. Dah siap. Jadi itulah dia. Cikgu dah buat cikgu punya laporan sendiri. Mungkin unit kurikulum color biru. Kan? Lepas tu kita nak buat unit lain pula. Unit lain. Nanti mungkin kita janganlah buat kat satu tempat yang sama. Dalam satu, kita panggil apa? Satu kanva yang sama. Kita buat kanva yang lain. Okay, contoh tu alang-alang lah kan dah buat. Ini dah siap. Okay, kita namakan kat sini. Kita namakan apa? Unit kurikulum. Okay, color biru. Okay, cikgu? Kita dah ambil unit kurikulum. Okay. Dah sudah? Jom kita pergi ke home balik. Okay ke di ruangan chat, Kak Ina? Okay, Mimi. Okay. Okay, Alhamdulillah. Thank you. Kita memang suka kalau Kak Ina yang jaga sebab dia boleh tolong jawab sekali. Alah, mana pergi nama saya dah tulis tadi? Dia tak save pula kat sini. Okay, tadi apa nama dia? Unit co-curriculum. Bila cikgu pergi home, dia akan keluar balik semua apa benda kita dah buat kan? Okay, unit co-curriculum. Okay, enter. Tukar tak? Okay, so dia dah tukar. Okay, so unit curriculum dah ada.
So macam ni kita nak buat unit yang lain. So kita pun pergi dekat 3 titik ni. Malas kan nak buat banyak-banyak kan? Tak ada masa. So kita make a copy. Okay, make a copy. Okay, copy of unit core curriculum. So kita apa? Kita renamekan pula dia. Kita rename. Klik balik kat 3 titik tadi. Okay, kita rename dekat sini. Okay, unit apa nak? Core curriculum. Unit curriculum lah kot kan? Kita padam sikit core tu. Unit curriculum. Okay. Enter. So kita dah ada unit curriculum, kita dah ada unit koko. Okay, unit curriculum ni mungkin kita boleh tukar color dia. Kita tukar color merah kan? Nak tukar color merah, cikgu masuklah balik ke sini. Okay. Masuk balik. Saja kan nak tukar supaya kita boleh nampak perbezaan dia. Okay. So kita klik background ni. Ada tak ada keluar? Tu dia keluar biru kan? Okay. Again, kita klik luar dia ni. Keluar biru. So kita tukarlah dia. So unit curriculum. Kita nak tukar color apa? Saya suka color kuning tahun ni. Ya, preference warna saya mengikut tahun. Tahun ni kuning, tahun lepas pink. Okay, so dah ada kuning. Okay, so kita kembali ke home. Dia auto save kan? So tak payah nak pening-pening. Kita terus home je balik. Kita balik ke home. Lupa saya macam-macam buat gaya. Rupanya saya off camera kan sebab takut ni. Okay, so unit curriculum, unit koko. Dan kita ada unit apa lagi? Unit ham kan belum ada, kecil hati ham. So kita make a copy. Mana-mana pun tak apa. Kita make a copy lagi. Saya ajar ada berapa ni. Okay, make a copy. Lepas tu kita rename dia lagi. Okay, rename. Ham. Ham. Ni yang terbesar lah kan. Kita ambil yang unit-unit besar je. Kan banyak pula unit, semua unit nak letak. Okay, tak apa. Ikut cikgu. Kadang kalau apa nama dia, politeknik lain pula kan style dia. Ni style sekolah saya lah ni. Style sekolah SMK Panco. Ada unit ham, unit koko, unit curriculum. Lepas tu kita ada laporan inovasi. Okay, lepas tu kita ada laporan PLC. Lepas tu PLC tu lebih kepada semula panitia masuk kat satu tempat tu. Okay, kalau kita tukar-tukar lah color dalam tu kan. Macam RBT dia nak buat color pink. Apa panitia lain, matematik kat color kuning. Macam tu. Okay, so kita dah ada 3. Okay, so sekarang kita dah ada 3. Macam mana kita nak masukkan di dalam folder? Boleh tak kita pergi macam mana nak jadi admin? Okay ke? Kalau okay, tulis nombor 3. Tiba-tiba 3. Okay. Okay, wah dah ramai tak sabar nak nak jadi admin. Okay, semua admin sekalian, get ready ya. Okay, so macam ni kita nak jadi admin. Okay, cikgu tengok Canva kat sebelah ni. Canva cikgu lah. Tengok ada tak invite members? Ada tak yang tak ada invite members ni? Sebab memang ada yang tak ada So, ada tak invite members? Okay, siapa yang ada? Okay, anda stay dekat situ. Maksud stay dekat Canva yang itu. Kalau tak ada, cikgu klik dekat atas ni. Kat atas ni ada satu ni kan, macam ada anak panah ni. Cikgu klik. Cikgu pilih yang satu lagi. Yang satu lagi tu adalah Canva cikgu. Macam tu. Okay. Dia keluar tak? Invite members. Macam saya ni, saya klik yang education tadi tak ada. Nampak tak? Tak ada kan? Tak ada invite members. Yang tak ada invite members ni, cikgu pergi dekat atas ni. Klik switch to another team. Walaupun nama lebih kurang, rupanya tak sama. Okay. Saya dah cuba guna email anak saya. Kan nak try juga betul tak ni? Sebab kita biasa gunakan Canva Education kan? Betul memang ada. Okay. Semua dah jumpa invite members ni? Jangan tekan dulu sebab itu last sekali. Alright. So, langkah pertama untuk kita dapatkan folder dulu. Okay, kita buatkan satu folder One Stop Center. Okay. So, pertama kita pergi dekat project. Macam tadi, pergi kat project. Cikgu klik project. Dan dia akan keluar macam ni. All folders, designs, images, videos. Okay. So, cikgu klik yang folders. Sebab kita memang nak buat folders. Okay. Ini saya delete dulu. Alright. So, auto yang ada auto memang dah terus ada. Ada purchase, start and uploads. Ini memang betul-betul memang dah ada dari awal sejak azali. So, apa kita nak buat? Kita add new. Kita add new folder kat sini. Okay, nampak tak? Okay, add new. Kita pilih folder. Okay, so apalah kita nak nama folder kita ni?
sebabkan tajuk hari ni adalah One Stop Center. So saya pun nak buatlah One Stop Center laporan. Okay. Continue. Tak payah, yang lain semua tak payah dulu. Kita continue dulu. Nanti pening. Okay, continue. Kita buat folder dulu. Okay, dah ada folder with 0 items. So macam mana kita nak masukkan items ni? So itulah tadi yang saya ajar macam mana nak buat template tu. Ataupun cikgu boleh terus guna template saya tadi tu sebab memang dah jadi template cikgu dah lah. Cikgu edit sikit kan. Okay, pergi dekat home. Okay, pergi dekat home. Ni, inilah template-template tadi. Kan, unit HAM, unit COCO, unit co-curriculum. Okay, kita pilih. Dah sampai sini. Cikgu klik 3 titik ni tadi. Klik 3 titik. Okay, move to folder. Okay, move to folder. Okay, folder apa? Kita baru buat tadi. One Stop Center. Kliklah situ, One Stop Center. Okay, move here. Salah, move to folder. Okay, dah dia akan masuk ke sana. Dia memang tak hilang kat sini tau. Memang tak hilang. So, ini adalah reason design. Ni. Okay, kemudian kita pergi dekat unit curriculum pula. Sama juga klik 3 tadi. Okay, klik 3. Maksudnya semua yang cikgu dah buat tadi kenalah masukkan dia. Move to folder. Nampak dah ada dah kan tadi? One Stop Center. Move to folder One Stop Center. Okay, design move. Okay, dah siap. Kemudian unit HAM. Okay, klik move to folder. Klik One Stop Center. Okay, move to folder. Banyak sebut kan? Okay, kita nak tengok adakah dia dah masuk dekat semua folder kita tu. So, kita pun pergi dekat tadilah. Project. Okay. Folder. Folders. Dan sini, One Stop Center. Tadi kosong items kan? Sekarang dah ada 3 items. Kita klik lah masuk. Okay. So, dah ada. Lebih kurang saya punya tadi. Ada unit HAM, unit COCO dan unit curriculum. Okay. Okay. Untuk cikgu sebagai admin dan nak kita kawan-kawan kita senang. Nak kawan-kawan kita, nak mudahkan kawan kita. Apa yang saya buat adalah saya duplicate semua ni. Contohnya unit HAM lah dulu. Kita masuk. Okay. Kita masuk. Ini admin kena buat sebabnya kita nak mudahkan kawan. Kita tak nak susahkan kawan kan. Kita dah tahu tak apa. Kawan-kawan kita yang masih baby nak buat Canva ni nanti dia stres. So kita jangan streskan kawan. Okey, nampak tak ada satu saja. Kalau orang dah isi kat sini nanti orang lain tak boleh nak isi dah. So apa cikgu kena buat? Awal-awal tu cikgu kena nilah duplicate. Nampak duplicate page. So kat sinilah kita menggunakan tenaga jari telunjuk kita untuk mengklik sebanyak mungkin. Klik. Ya cikgu, selagi cikgu boleh klik, cikgu klik je sampailah dia banyak kat situ kan. Nampak dah ada 20. Yes, cikgu, kita teruskan klik. Okey. Mimi buat kelakar. Okay, so sekarang daripada satu page dah ada 47 page. Dah 61. Wow, laju juga saya klik ni. Okey, siapa klik paling terror? Dah berapa? Ada 100? Saya buat sekali. Ni banyak ni 61 je saya dapat. Okey? So dah ada banyak dalam satu ni. Inilah nanti cikgu atau kawan-kawan kita boleh pilih mana yang kosong untuk dia buat laporan. Okey? So cikgu kena ingatkan kawan cikgu bila nak buat satu laporan tu, dia pilih dulu page mana dia nak. Okey, contoh page 3. Okey, nampak page 3? Nampak ada gambar pensel ni. Okay, klik gambar pensel, tulis nama dia supaya dia cop dulu. Macam tu. So maksudnya kalau dia rasa next time macam dia buat separuh jalan kan, mula dia buat dekat tepi dinding sementara tunggu nak masuk kelas kan. Dah lepas kelas dia sambung pula buat kat toilet. Ada ke kita buat kat toilet? Tak boleh, jatuh handphone. So maksudnya dia nak sambung balik. So cop dulu. Suruh dia tulis nama dulu. Alright. Bila dia dah habis, okay, bila dia dah habis kan. Okay, nombor 3 tadi kan, yang Mimi tadi. Ni. Bila dia dah habis, dia tak nak orang kacau dia punya slide ni. Cikgu buat apa? Ni, nampak atasnya ada lock. Kita lock. Biar dia lock. Okay. Hanya admin sahaja yang boleh unlock. Orang lain tak boleh. InsyaAllah saya dah try lah hari tu dengan kawan-kawan kan. Dah testing. Okay. Orang lain tak boleh nak buka. So, bila kat sini, bila cikgu dah lock, nampak tak boleh delete. Bila orang lain tak boleh delete, insyaAllah selamat cikgu punya laporan. Okay, apa dia saya kata tadi yang paling penting, tulis dulu nama dia, cop dulu page tu supaya nanti dia boleh sambung buat dan lock. Satu lagi, kenapa kita buat page ni macam ni? Sebab tadi kan ada banyak sangat page.
Lepas tu kalau dia nak print, kan kalau dia nak print page dia sahaja, macam mana? So bila ada nama page ni, okay, bila kita nak print atau kita tekan share, kita nak download kan? Ni biasa kan nak download. Nampak tak ada 61 pages. Page kita yang mana? Kalau lah kita hafal tak apa juga. Kadang-kadang kawan dah macam kita buat serentak tak apalah. 6 hingga 12 saya punya sahaja. Senang. Tapi kalau kita ada page 3, kejap ada page 6, ada page 12, ada page 61, susah. Jadi dekat page tu, bila cikgu dah letak nama, okay, cikgu boleh nampak nama cikgu dekat page tu. So saya nampak, saya klik lah nama saya. Saya nak print yang saya punya. Klik lagi mana saya punya tadi. Ni tak ada nama kan. Kalau boleh kita letaklah nama kita. Sebab tu saya suruh dia tulis nama. Senang lah dia nak print balik. Alright. Itu tips dia. Okay, ulang lagi sekali, tips dia adalah tulis nama dekat sini. Okay, edit kat sini. Kemudian dah selesai, tekan lock. Hanya admin saja yang boleh unlock. Alright. Okay. Okay ke setakat ni? Dekat chat okay ke? Nampak macam banyak tu tulis tu, risau. Okey Mimi, okey. Okay, mesti ada dah terus sambung jawab kan? Thank you. Ramai kawan-kawan yang sebab kita tadi saya nampak ada 2 pakar Canva. So bolehlah bantu sebab kadang-kadang ada yang tak ada. Kalau nak on mic pun tak ada masalah. Okay, on mic supaya kita semua dapat share benda yang samalah lagi bagus. Mungkin saya punya tak cukup. You all cikgu-cikgu lain ada lagi yang macam kenapa tak buat macam ni macam lagi baik. Lagi bagus macam tu. Okay, itulah tujuan CDL ni kita connecting the dots, kita buat jaringan. Okay, dah ya? So sekarang kita baliklah ke home tadi. Cikgu dah banyakkan hem kan? Hem dah banyak. So cikgu buatkan juga untuk apa tadi? Koko. Cikgu banyakkan juga untuk kurikulum. Memang nampak macam susah sikit lah. Tapi biar kita macam kita yang buat, kita admin. So kita ada tanggungjawab nak tolong bantu kawan kita kan. Jadi kita perbanyakkan. Tak susah pun kan tadi macam main klik, tahu dah 61 dah. 61 orang boleh isi. Alright. Okay, so projek tu tadi, kita pergi projek. Macam kita nak share kepada kawan. Ni kan ada di admin, nak suruh invite masuk dalam kita punya team supaya semua orang terus ada folder ni dalam Canva dia. Okay, folder. Okay, mana folder tadi? One Stop Center. Okay, nampak ni kat tepi ni ada 3 titik. Okay, cikgu klik 3 titik. Okay, cikgu klik share. Share ni ada banyak jenis. Cikgu share. Dia kan share kepada Teams. Kalau yang ni maksudnya cikgu tak share kat semua orang. Okay, saya suggest cikgu share can edit. Okay, supaya kawan-kawan cikgu tak share, tiba-tiba dia nak share kan macam, bagus tau sekolah aku buat macam ni. Tapi dia share yang kita punya ni. Nanti orang lain masuk, dia pun dah kat cacah marba kat dalam kita punya One Stop Center sekolah kita tu. So, apa yang saya buat, share can edit sahaja. Okay. Bila can edit maksudnya bila dia klik, dia tak ada option untuk share this template. Dia hanya ada option edit ataupun make a copy. Tu boleh. Alright, lepas tu share folder. Okay, bila dah share folder, maksudnya cikgu dah automatic share folder ni untuk siapa yang cikgu invite members tu tadi. Macam mana invite members? Ni kat bawah ni. Invite members. Cikgu klik dan copy je link ni tadi. Okay, let's say cikgu dah tersalah langkah. Cikgu dah ter-share kat orang, tiba nampak dah huru-hara kat dalam tu. Cikgu boleh deactivate link. Kan, supaya orang tak join lagi. Okay. Okay, copy. Bila copy, cikgu share lah kat kawan-kawan. Buatlah ayat cantik manis sikit. Marilah kita buat satu pelaporan Canva One Stop Center dengan ini. Silalah masuk menjadi tim One Stop Center sekolah. Masuk klik. Once dia dah klik, okay, sekali je klik. Dia takkan setiap kali nak buat laporan kena klik link tu. Tak payah. Okay. Sekali sahaja dia klik, automatik dia terus masuk dalam Canva dia. Masuk folder tu terus termasuk dalam shared Canva. Okay, contoh yang ni. Yang ni saya dah klik. Saya dah join yang admin saya juga. Okay, susah kan? Admin sendiri, admin juga. Okay, so dekat sini kita klik kita punya yang ini. Nanti dia akan masuk ke cikgu punya link. Okay, ini Mimi Nora Syikin Mak Jani MOE ni adalah Canva yang saya guna untuk education. Dan inilah admin dia. Okay, saya gunakan
Ni untuk sebagai admin. Kalau cikgu rasa cikgu tak nak ganggu cikgu punya cikgu tak nak ganggu cikgu punya everyday punya Canva, cikgu buatlah satu lagi Canva lain kan. Maksudnya daripada email lain supaya tak rasa terganggu. Tapi bagi saya setakat ni tak ada pula dia mengganggu kat situ. Dia ada aja kat situ. Okay. So bila saya klik kat sini, apa yang share dengan saya? Satu folder ni sahaja. Walaupun kalau ikutkan dekat Mimi Nora Shikin punya MOE tu banyak folder. Tapi sebab saya share yang tadi tu, yang ini sahaja. Inilah dia. Okay, kita tengoklah apa yang sekolah saya punya. Alright, ni contoh unit Koko Okay, nampak dia keluar edit. Oh, saya tekan. Okay, edit. Okay, maksudnya saya nak buat laporan. Cikgu, kalau guna handphone, kita hanya masuk Canva apps kita tu. Maksudnya aplikasi Canva yang dekat handphone tu je. Kita klik ikon tu, masuk. Dan cikgu pergi kat project folder, memang keluar apa yang kita dah join team tadi. Kita pilih team mana yang kita dah join tadi. Okay, ni dia contoh. Okay, ni contoh yang dah cikgu-cikgu kawan-kawan saya lah dah buat. Banyak kan. Ada juga yang contoh-contoh kat sini masa testing-testing tu ada juga. Ni yang dah buat ni maksudnya dia dah log. Dia dah log untuk dia punya pelaporan. Cantik kan kalau kita nak print jadi booklet, nak bagi orang tengok kan. Tu ada juga lagi yang tak ada. Okay, masa tu kita orang buat secara serentak. Jadi saya suggest mula dari bawah, ada mula dari tengah, ada mula dari atas supaya tak terbuat atas kawan punya, kawan dah cup lah masa tu. So dia buat dari bawah, ada buat dari tengah, dipilih kan, dipilih Canva yang bawah. Jadi tak apa, ni nanti kan kita boleh adjust, kita tarik dia ke tepi sini. Supaya dia tak nak pula. Supaya dia ke tengah sikit. So dia tolak. Okay, so mana yang tak nak tu kita delete je. Contohnya kan, ni macam gambar McDonald ni saya rasa bukan ni. So kita delete je. Kita delete. Delete page. Admin saja yang boleh buat. Okay, orang lain tak boleh. Okay, selagi kita tak lock, dia tak jadilah. So make sure sangat-sangat tulis nama dan lock Canva masing-masing. Okay, laporan yang dah siap tu. Dan jangan lupa tanda tangan. Okay ke setakat ni? Ada pertanyaan tak sebelum kita pergi ke Mentimeter? Oh, 99 apa ni? Ada orang nak bertanya? Oh, tak ada. Okay tak? Agak-agak cikgu boleh tak agak-agak jadi admin? Okay, siapa yang agak-agak boleh jadi admin? Sila tulis nombor 1 kat situ. Saya dah ready boleh jadi admin. Okay. Ya, mana tadi? Saya nak try buka. Ramai dah berani jadi admin tu. Berjayalah kita insya-Allah. Okay. So, insya-Allah. Yes, betul. Cikgu kita mudahkan kawan-kawan kita. So, apa kata cikgu propose dekat dekat cikgu punya pengurusan? Kan tanyalah, boleh tak buat macam ni? Kalau dia kata okey kena ada ni, tambah ni. Kita cuba follow apa keperluan kita punya sekolah, kan? Kemudian kita jadikan dia mudah. Okay, sebab bila kita mudahkan kerja kawan-kawan kita, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita juga. Alright. So, bolehlah cikgu, apakah refleksi cikgu pada hari ini? Mentimeter yang sama, minta cikgu Aina untuk share balik link tadi. Okay, dan kalau cikgu guna handphone, cikgu bolehlah scan. Baru boleh buka kamera sebab dah habis sikit banyak bercakap kan. Alright. Alright, cikgu minta cikgu buat Mentimeter dan kita tengoklah apa refleksi cikgu, dan ini juga untuk saya punya, kita punya postmortem lah, untuk apa kita boleh tambah baik lagi di masa-masa akan datang. Okey, selain daripada itu, saya akan share slide ni dalam Telegram warna-warni PDP kita. Siapa belum masuk lagi? Angkat tangan. Okey, siapa yang belum masuk? Cikgu Aina ada tak link tu? Boleh tak bagi diorang link warna-warni PDP kita? Okay, nanti dekat situ lah saya akan share slide ni. Saya akan share template yang mana tertinggal tadi kan. Template yang saya dah buat. Yes, Mentimeter yang sama Cikgu Sasi. Boleh juga copy paste balik tadi. Alright, Mentimeter yang sama. Okay, kalau cikgu masuk dekat saya kebanyakan saya share dekat situ lah. Warna-warni PDP kita. Dekat situ lah semua CDL akan letak
diorang punya bahan insyaAllah. Okay. So cikgu jangan lupa untuk minta refleksi cikgu sikit pada hari ini, apa yang saya boleh tambah baik kan. Dan kalau cikgu nak tanya-tanya pun kita buat dalam dekat dalam Telegram tu, insyaAllah saya akan buatkan satu ruangan dekat channel tu kan. Kita buat satu discussion kat situ kalau mana yang tak dapat lagi. Sebab saya pun tahu kelemahan saya adalah saya sangat laju bercakap, walaupun saya rasa dah ikuti sistem pernafasan tu kan, macam macam tu untuk bertenang, tapi bila excited nak bercakap tu dia hilang, semua tu hilang. Kalau cikgu ada cara yang bagus untuk saya cakap lebih slow sikit, boleh cakap. Okay. Okay. Okay, Mentimeter yang seterusnya. Oh, saya lupa nak next questions. Okay, Mentimeter yang seterusnya adalah apakah refleksi cikgu pada sesi pada hari ini. Okay, atau cikgu nak bagi cadangan, cikgu nak bagi apa kita panggil tadi, tambahan. Okay, baru buka. Okay, minta bantuan cikgu ya untuk tulis sikit supaya kalau Mentimeter ni kita boleh apa tadi, kita boleh save lah kan. So kalau cikgu rasa nak lagi, yang penting satu, cikgu dah jadi admin. Yang kedua, cuba propose dekat pengurusan. Antara yang baiknya bila Canva tu satu sistematik, kita akan dapat satu pelaporan setempat, semua boleh tengok. Okay, SU pun tak payah nak asyik panggil, maybe kena panggil lah, tapi sekali je panggil nanti dia tengok je balik kat situ. Okay, dan yang paling saya rasa yang memang function lah, okay, kita print out, jadikan booklet dan kita boleh share ataupun kita letak dalam any flips ke kan. Any flips kita ambil dia punya QR code, kita letak dekat surat permohonan untuk apa tadi? Surat permohonan sumbangan. Bila dia tengok Canva, oh comelnya, bagusnya dia pelaporan ni, nampak sistematik, bagus, mesti sekolah ni bagus. Macam tu, insyaAllah mudah dapat sumbangan, insyaAllah. Okay. Sebenarnya banyak lagi kegunaan Canva. Cikgu boleh cari, banyak juga webinar free. Okay, cuma cara kita nak gunakan Canva tu untuk apa? Kan? So mungkin ni Allah cetuskan idea kat saya. Sebenarnya mungkin dah ada dah kan cikgu lain buat. Tapi saya je yang macam saya yang dijumpai oleh cikgu. Mungkin cikgu lepas ni boleh buat lagi banyak, lagi baik untuk panitia sendiri ke kan? Untuk anak murid. Oh ya, memang anak murid saya invite dia jadi invite members tu dalam classroom lah. Dia memang setiap kali dia nak buat poster untuk susu hati dia lah kan, nak buat poster apa-apa kan untuk ni, dia akan gunakan link yang tu. Maksudnya tak payah gunalah, dia akan terus masuk. Sekali je kita invite dia, automatic dia akan masuk dalam Canva kita dan automatic dia boleh guna Canva education cikgu dia tu. Kita tak tahu pun dia buat apa, kecuali dia share. Alright. Bila dia share, maksudnya kita boleh two-way communication. Kita boleh nampak apa dia buat. Tapi kalau dia tak share Canva dia, kita memang tak nampak. So don't worry lah sebenarnya. Okay. Maksudnya kita pun tak adalah nampak Canva classroom kita tu serabut. Penuh pula budak-budak ni punya design kan. Selagi dia tak share kat kita, selagi tu kita tak dapat. Kita tak nampak lah. Okay. So saya harap ni, ya saya. Apa beza Canva Education dengan Canva Pro atau Premium? Sama tak? Setakat ni Canva Education setahu saya ada sikit limitasi. Okay, daripada Canva Pro Premium tu. Okay, Canva Education ni dia ada lebih sikit daripada basic. Dia kiranya MediaCore punya Canva. Kalau saya tengok kat situ, kalau kita nak buat classroom pun atau kelas, macam tak lebih daripada 2. Macam tu ke saya silap? Minta bantuan kalau ada siapa yang boleh bantu dekat situ. Okay. Sebab bagi saya Canva Education dah memenuhi lah. Cuma kalau Canva Pro tu saya tengok kita boleh upload video audio daripada banyak tempat. Okay, kebanyakannya kalau yang Pro ni dia dah beli macam copyright. Itu dah setahu saya. Kalau yang kita beli Pro ni, Canva tu dia dah beli banyak lagu-lagu yang dah copyright punya. So kalau kita buat video menggunakan lagu copyright daripada yang Pro ni, kalau kita share dekat YouTube tak ada masalah. Atau kita share kat media sosial macam TikTok ke kan, tak ada masalah. Dia tak tulis situ ada macam void copyright macam tu. Kebanyakan ni mana-mana lah aplikasi yang Pro version dia beli copyright, sebab itulah dia mahal sikit. Okay, ada soalan lagi ke? Kalau mungkin banyak
tulis-tulis kat situ, takut moderator tak nampak. Cikgu boleh on mic. Setakat ni kita masih ada masa lagi ni rasanya. Berapa dah ni? Okey, kita ada lagi lebih kurang 1 minit untuk 4.30. Alhamdulillah. Okey. Jadi saya harap antara feedback daripada cikgu-cikgu saya, kawan-kawan jugalah kan, kawan-kawan saya juga, dia kata senanglah kerja dia nak buat laporan lepas ni. Guna handphone je, sebab kitunya gambar, evidence semua dalam handphone kan. So dia terus masuk je macam saya buat tadi, upload, drag, masuk dalam tu dia elok terus. Kawan-kawan yang macam tak biasa guna Canva pun senang. Macam dia kata, oh okey, dia kata tak payah buka laptop, dah terus hantar. Betul tak? Kita ni selalunya macam, alamak nama dah kena panggil baru nak hantar, macam saya lah kan. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Okay. Alright, so jangan risau walaupun saya laju. Kita ada recorded kan, benda ni Zoom ni recorded dan ada juga dekat channel YouTube. So selalunya kalau live dekat channel YouTube tu dia terus masuk kat situ. Okay, kalau cikgu yang belum daftar, sila daftar supaya semua perkongsian nanti bila dia dah upload dalam portal CDL, dia akan terus masuk dalam email cikgu. So dia bila cikgu nak cari tu senanglah, cikgu buka email, cikgu search CDL Canva contoh kan. Dia keluarlah semua CDL Canva yang sebelum-sebelum ni. Kita dah siri ke-79. Dalam sebanyak 79 siri ni dah ada beberapa perkongsian mengenai Canva. Okey. Semua pun pelbagai jenis lah. Okey. Saya rasa sampai sini sahaja. Terima kasih yang memberikan sedikit refleksi dalam ruangan Mentimeter. Okey, boleh terus komen kat situ Okey, saya kembalikan kepada moderator kita, Cikgu Aina. Okey, terima kasih tahniah Cikgu Mimi atas perkongsian hari ini. Nampaknya ramai yang sangat seronok, tak sabar jadi admin. Okey, tapi ada juga yang masih ingin belajar lagi lebih lanjut, tak apa. Okey, macam mana yang Cikgu Mimi terangkan tadi, kita ada recording, jangan risau yang mana masih minta maaf ada moderator kecil sibuk. Okey. Yang mana nak belajar lagi tentang Canva, macam mana nak buat laporan untuk seperti perkongsian Cikgu Mimi hari ini, boleh tengok pada YouTube channel CDL, dekat YouTube tu je, Connecting Dots Learning, nanti jumpalah channel CDL. Kat situ cikgu boleh search lah dalam playlist CDL YouTube tu ada. Tapi biasanya hari Ahad tu dah siap lah upload. Okay. Dan kita tengok minggu depan, mungkin Mimi dah boleh stop sharing kot. Okay, cikgu boleh hadir juga. Okay, sertai kami sekali lagi pada Jumaat depan untuk perkongsian CDL yang siri ke-80 bersama Cikgu Nur Adila Osman. Okey, cikgu ni ini kecalang-calang ni, ini pakar inovasi ni, okey. Dengan tajuknya Syoknya Bermain E15. Kita tengok apa tu E15. Jadi kalau cikgu-cikgu nak tahu, jangan lupa dan jangan lepaskan peluang minggu depan siri yang ke-80 setiap Jumaat pada pukul 3 hingga 4.30 petang. Tapi masuk awal sebab kita akan bersama snippet Dr. Mahendra Singh. Dr. Mahendra Singh memang best. Perkongsian dia menaikkan semangat kita. Okey, harap cikgu-cikgu jangan left dulu. Kita isikan dulu borang kehadiran. Borang kehadiran dah ada kan? Dapatkan sijil ya cikgu-cikgu. Okey, isi dulu borang kehadiran untuk dapatkan sijil dan kita ada lagi acara yang penting cikgu-cikgu. Acara paling penting adalah on camera, kita ambil gambar. Okay, cara cakap macam nak bagi hadiah. Jom cikgu ambil gambar, bukti PLC, bukan PLC, bukti kita buat ladap. Okay. Ni tahniahlah cikgu-cikgu sebab hari ni semua kita nak meningkatkan kemahiran kita kan, kemahiran teknologi seperti yang disarankan, yang disokong bagi semangat daripada Dr. Mahendra Singh tadi. Kita mesti keluar daripada kepompong kita. Tahniah cikgu-cikgu semua. Sebenarnya untuk belajar teknologi ni tak kira usia kan. Okey, dah ready dah? Okey, sikat rambut. Betulkan tudung.
Perempuan lah kan. Cantik-cantik. Okey. Ready, kita nak ambil gambar. Ada lagi? Okey. Harap jangan ada chat lagi nanti tertutup pula muka kawan-kawan yang kat bawah. Kesian dia. Tu bukan gosok gigi. Okay, dah ready? 1, 2, smile. Okay. Dah ada 10 page. Sabar ya. Last. Yang lain-lain page tak buka kamera ni. Okay, 1, 2, 3. Okay. Yang tak buka kamera tak apa, saya faham. Mendengar santai-santai kat rumah kan. Okay, sekian sahaja. Dr. Zalina ada nak cakap apa-apa? Baik, terima kasih. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Mimi selaku penyampai ilmu pada hari ini dan juga kepada Cikgu Nuraina menjadi moderatornya bersama si kecil itu, juga kepada tuan-tuan dan puan-puan pengetua guru besar rakan-rakan dari Indonesia dan juga Brunei yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita melebihi daripada 500 penyertaan di dalam Zoom, dan yang selebihnya melebihi saja daripada 500 akan ke YouTube direct. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkongsian yang baik. Tahniah sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan guru-guru semua kerana hari ini hari cuti, tetapi masih lagi boleh bersama-sama untuk menambah ilmu. Kepada pengetua dan guru besar, saya tahu masing-masing bekerja. Tapi kepada guru-guru yang mungkin dah sampai kampung, ada peluang masih lagi bersama kita. Teruskan usaha sedemikian menimba ilmu 1.5 jam, tetapi banyak faedahnya dan boleh retrieve lagi, boleh tengok semula dalam Connecting Dots portalnya pada hari Ahad, insya-Allah Urus Siti akan masukkan, dan kita boleh buat ladap, mungkin kita boleh buat PLC di sekolah nanti dengan menggunakan bahan-bahan yang ada ini, insya-Allah. So kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan minggu depan pada 3 hari bulan Mac bersama Cikgu Adila, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.